Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang perubatan sehingga kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan para penonton video forum kita pada kali ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insyaAllah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu yang timbul dalam bidang perubatan seiring kepusatan teknologi berkaitan transplantasi organ. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang tidak asing lagi. Baiklah, yang tampak bertenaga ahli panel yang pertama ialah Saudari Siti Aisyah. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya ahli panel kedua yang ceria Saudari Nurul Asnida. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Dan yang seterusnya yang berkarisma, selamat datang kami ucapkan kepada saudara Hilmi Iskandar. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi dalam bidang perubatan sangat pesat, termasuklah dalam bidang transplantasi organ. Apakah yang dimaksudkan dengan transplantasi organ? Rasanya tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat moden hari ini di mana informasi mudah untuk diakses. Jadi, transplantasi bermaksud pemindahan atau pergantian organ atau tisu yang masih berfungsi dari seseorang yang kegagalan fungsi organ atau tisu daripada seorang penerima sama ada masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Siti Aisyah. Baiklah, apakah impak yang diperoleh daripada penghasilan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi kita yang sejak lagi terkaya kerana memberikan saya soalan yang pertama ini. 4 impak yang diperolehi dari penghasilan dan penggunaan teknologi transplantasi organ dalam bidang perubatan. Sudah dinyatakan tadi oleh pengurusi kita apa definisi transplantasi, tapi ingin saya sebut sedikit. Transplantasi organ merupakan salah satu prosedur perubatan yang melibatkan pemindahan organ sama ada secara pendermahan, delivery ataupun secara hidup. Prosedur transplantasi organ berlaku sekiranya organ yang diperlukan sudah rosak dan perlu diganti yang lain. Memandangkan soalan menyatakan 4 impak, maka saya akan membahagikannya kepada 2, iaitu positif dan juga negatif. 2 bahagian positif dan 2 lagi bahagian negatif. Transplantasi organ ini dapat memberikan harapan kehidupan bagi seseorang yang sudah hilang harapan dalam mencari kesembuhan untuk dirinya. Kebiasaannya, kehilangan harapan ini berlaku kepada seseorang yang organ tubuhnya sudah di dalam keadaan yang amat parah sehingga transplantasi organ berlaku ke atas dirinya. Maka harapan baru mungkin orang itu akan menjaga lagi kehidupan kedua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, para pesakit juga dapat mengurangi rasa sakit yang dirasa sekiranya pesakit dapat organ yang baru, hidupnya juga akan berubah dari segi gaya hidupnya. Tidak perlu lagi minum obat dengan kerap dan boleh untuk makan apa sahaja yang diingininya. Yang dua negatif pula adalah ada beberapa risiko lain yang kebiasaannya terjadi kepada pemberi organ, tetapi kebiasaan juga berlaku kepada penerima organ. Kerana risikonya adalah rasa sakit dan sebab sekitar luka persedahan. Dan kadang berlaku komplikasi anestesia atau ubat bius. Contohnya, kesalahan terhadap ubat bius tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih panel pertama kita, penjelasan yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, dijelaskan di sini oleh saudari Siti Aisyah 2 kesan positif dan 2 kesan negatif, di mana kesan positif adalah dapat memberi harapan kehidupan kepada semua dan dapat mengurangkan pengambilan ubat yang diambil oleh pesakit. Kemudian kesan negatifnya kepada pemberi organ adalah risiko sakit lain dan juga berlakunya komplikasi anestesia. Soalan saya kepada saudari Nurul Asnida, adakah kemajuan dalam bidang perubatan iaitu transplantasi organ tersebut memenuhi atau bertentangan dengan kehendak syariah? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik pada soalan tadi, kemajuan dalam teknologi bidang perubatan iaitu transplantasi tersebut memenuhi atau bertentangan dengan
kehendak syariah. Dalam konteks Islam, hukum mengenai pemindahan dan penerimaan organ tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini kerana pemindahan dan penerimaan organ merupakan perkembangan perubatan yang bermula pada abad ke-20. Walaupun demikian, para ulama Islam sudah membincangkan perkara ini semenjak tahun 1950-an lagi. Di Malaysia, isu pemindahan organ mula dibincangkan pada tahun 1960-an apabila Mufti Negeri Perlis mengeluarkan fatwa berhubung isu ini pada tahun 1965. Secara asasnya, hukum pemindahan dan penerimaan organ ialah harus. Ini kerana pemindahan dan penerimaan organ memenuhi tuntutan pemeliharaan nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah. Fatwa-fatwa di Malaysia. Perkembangan mengenai kaedah rawatan pemindahan organ mula dibincangkan di negara Malaysia sejak tahun 1960-an. Hasilnya menerusi jawatan kuasa fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, fatwa berkenaan pemindahan organ dikeluarkan pada tahun 1970-an. Keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa ini menjadi rujukan mengenai isu pemindahan dan penerimaan organ di Malaysia dan diterima pakai di negeri-negeri yang tidak mempunyai fatwa khususnya mengenai penerimaan organ. Negeri-negeri yang mempunyai fatwa peringkat negeri mengenai pemindahan dan penerimaan organ ialah negeri Perlis, Sarawak, Selangor, Johor dan negeri Pulau Pinang. Fatwa negeri Pulau Pinang juga menegaskan bahawa orang yang menerima organ dan tisu tersebut hendaklah menggunakan dengan amanah. Okey, yang kedua ialah hukum menggunakan pemindahan organ dan tisu orang Islam kepada penerima dan bukan Islam dan sebaliknya adalah harus. Yang ketiga ialah hukum adalah kafir harbi yang diperangi yang menerima organ dan tisu orang Islam adalah haram. Dapat saya simpulkan di sini bahawa untuk melakukan sesuatu pemindahan organ perlu melakukan syarat-syarat yang perlu dilaksanakan. Pemindahan organ juga dapat membantu golongan yang memerlukan dan juga dapat meringankan beban orang lain. Pemindahan organ yang dilakukan bagi tujuan rawatan ialah pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang menghidap kegagalan organ peringkat akhir. Terdapat 3 kaedah fiqh yang digunakan. Kaedah yang pertama ialah segala urusan itu mengikut tujuannya. Dalam kaedah fiqh ini, sesuatu perbuatan itu dinilaikan berdasarkan niat dan tujuan ia dilakukan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ tidak dilakukan dengan niat untuk menghina dan menyiksa mayat. Sebaliknya, ia dilakukan bagi tujuan menyelamatkan nyawa. Kaedah yang terakhir ialah kesukaran bahawa kemudahan pemindahan organ ialah ikhtiar yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sebagai suatu kemudahan bagi mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kegagalan organ peringkat terakhir. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi dapat kita lihat di sini bahawa hukum bagi transplantasi adalah harus dari segi syarak mengikut fatwa ulama yang ditegaskan lagi. Perlu mengikut syarat-syarat yang memenuhi kriteria maqasid al-syariah iaitu memelihara nyawa. Pada pandangan saudara Hilmi Iskandar, bagaimanakah teknologi transplantasi organ dalam bidang perubatan itu dilaksanakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Berbalik pada soalan itu tadi, bagaimana cara transplantasi ataupun pemindahan organ itu dilaksanakan adalah dengan 3 cara. Yang pertama adalah autocantonment atau kita boleh takrifkan dia sebagai autograf. Autograf yang bermaksud pemindahan organ ataupun tisu badan.
yang dilakukan dengan penerima itu sendiri. Di sini boleh difahamkan bahawa sekiranya seseorang itu mengalami kecederaan, luka kebakaran di wajah, maka dia tidak perlu untuk meminta tisu ataupun organ dalaman daripada tisu baru daripada orang lain. Dia boleh menggunakan cara ini, iaitu mengambil tisu yang berlebihan di anggota badan dia sendiri untuk dijadikan sebagai lapisan baru kepada muka dia. Seperti contoh tisu ataupun kulit yang kita jarang untuk kita pamerkan pada orang, ataupun jarang digunakan ataupun berlebihan di organ badan kita sendiri, adalah tisu daripada betis dan peha kita. Dengan itu, betis dan peha kita kita boleh ambil sedikit untuk kita rawatkan kesan luka terbakar di muka kita itu. Okey, kaedah yang kedua adalah alur kantuman. Alur kantuman ataupun kita boleh takrifkan dia ataupun senang sebut dia alograf, yang mana pemindahan organ ataupun tisu yang dilakukan oleh dua individu yang sama spesies. Maksudnya kat sini, manusia dengan manusia lah, sama ada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ataupun lelaki dengan perempuan. Tak kisah, asalkan sama spesies. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah, ataupun cara yang terakhir adalah xenocantuman. Xenocantuman ataupun orang boleh panggil dia xenograph, yang bermaksud ataupun kita boleh takrifkan dia sebagai pemindahan organ ataupun tisu dari satu hidupan yang berlainan spesies kepada satu hidupan yang lain yang juga berlainan spesies. Maksudnya kita sebagai kita boleh menggunakan organ ataupun tisu daripada hidupan yang lain, iaitu binatang lah. Selalunya kita akan menggunakan daripada binatang. Selalunya daripada ketiga-tiga transplantasi ataupun cara transplantasi ini dilakukan, kebanyakannya kita akan mengambil kaedah yang kedua dan pertama. Jarang sekali kita akan ambil kaedah yang ketiga. So daripada situ, itu sajalah perbincangan saya ataupun pencerahan saya untuk soalan itu tadi. Kembali pada pengurusi. Terima kasih kepada saudara Hilmi Iskandar atas penjelasan yang cukup baik sekali. Penerangan dari segi saintifik yang dapat kita dengar tadi mengenai bagaimana proses konsultasi itu dilaksanakan dengan diterangkan 3 cara ya tadi. Soalannya, sejauh manakah kadar daya hidup penerima selepas menjalani transplantasi organ yang merupakan satu kaedah rawatan yang terbukti paling baik dan berkesan untuk menyelamatkan nyawa bagi pesakit yang mengalami kegagalan organ di pita akhir. Saya tujukan soalan ini kepada panel pertama kita, Saudari Siti Aisyah, silakan. Terima kasih saudari pengerusi kerana telah memanggil saya kembali untuk menjawab soalan ini. Kita balik pada soalan. Sejauh manakah kadar daya hidup penerima selepas menerima transplantasi organ ini? Mengikut sebuah kajian daripada Perbadanan Nasional Library of Medicine di Amerika Syarikat, 53 pesakit pemindahan buah pinggang berumur 65 hingga 76 tahun bertahan sehingga 5 tahun adalah 94%. Keputusan ini menekankan bahawa pemindahan buah pinggang adalah pilihan rawatan yang berdaya maju dalam pesakit tua yang dapat memberikan golongan warga emas ini nafas yang baru dalam kehidupan mereka. Itu di Amerika Syarikat. Selain lagi Malaysia. Di Malaysia pula,
setiap tahun bilangan pesakit di negara ini mengalami kegagalan organ semakin meningkat. Dan salah satu cara untuk membantu pesakit kegagalan organ ini adalah dengan melakukan transplantasi atau pemindahan organ. Kaedah pemindahan organ adalah salah satu kaedah yang dapat membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang menghadapi komplikasi penyakit seperti bengkak hati, buah pinggang, paru-paru, dan yang lain lagi. Menurut pakar perunding nefrologi dan perubatan dalaman, Dr. Noor Fadlina Zakaria berkata, pesakit yang mengalami masalah kegagalan organ boleh hidup lebih lama, iaitu 20 tahun. Dan Dr. Fadlina juga berkata, kadar hayat bagi pesakit yang menerima organ, jangka hayatnya hampir sama dengan orang yang normal. Transplantasi atau pemindahan organ ini dapat memberikan sesuatu yang baru kepada manusia secara amnya dari segi agama dan keturunan. Kiranya jangka hayat melebihi 20 tahun, maka perlulah digunakan hadiah hidup yang kedua itu untuk meneruskan lagi dakwah Islamnya dalam menyebarkan lagi nilai-nilai murni Islam ini. Keturunan juga dapat disambung dengan melahirkan anak-anak yang berguna untuk masyarakat, agama dan negara. Itu daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Aisyah atas penjelasannya sebentar tadi mengenai jangka hayat pesakit yang melakukan transplantasi organ. Soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengar dari ketiga-tiga panel kita pada hari ini berikan sedikit rumusan berkaitan tajuk transplantasi organ ini. Kita mulakan dengan panel pertama kita, saudari Siti Aisyah. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Untuk rumusannya adalah transplantasi organ ini memberi satu nafas baru kepada kehidupan seorang pesakit. Atau lebih mudah dikata, transplantasi organ ini seperti memberi kehidupan yang kedua kepada seseorang pesakit itu. Jadi kita sebagai seorang manusia punya adab perlu sentiasa berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bukan? Sama seperti kita sebagai hamba yang perlulah sentiasa bersyukur kepada Allah SWT kerana sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya dan sentiasa berada di dalam kesusahan. Salah satu cara untuk kita iaitu menggunakan hayat yang ada untuk menyebarkan lagi agama Islam. Agama Islam di seluruh dunia agar masyarakat juga lebih tahu yang agama Islam ini adalah agama yang indah dan agama yang murni. Saja. Panel kedua kita, saudari Nurul Asnida. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Rumusan yang saya dapat simpulkan ialah secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa orang Islam percaya bahawa kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sementara. Oleh itu, kita perlulah menghargainya. Kehidupan itu dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Oleh yang demikian, seseorang itu tidak berhak memiliki hak mutlak ke atas dirinya. Ibarat seseorang itu menyewa dan perlu dijaga hartanya disewanya sebaik mungkin di jalan Allah. Itu saja pada saya. Dan yang terakhir, saudara Hilmi Iskandar, silakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Okey, kesimpulan ataupun rumusan daripada apa yang kita bincangkan adalah saya nak kutip satu perkataan iaitu pasal sanad ataupun keturunan, yang mana seseorang yang telah menjalani transplantasi organ atau pemindahan organ patutlah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang untuk sama-sama untuk menjalani hidup seperti biasa semula. Tidak perlu risau akan kesakitan ataupun kegusaran bila aku nak mati, bila saya rasa ajal saya akan menjemput saya. Okey, pasal keturunan tadi kita boleh simpulkan kat sini, jika orang itu mempunyai keluarga, perlulah mendidik keluarga dia untuk mentaati dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga keluarganya daripada segala aspek musibah ataupun dia punya cabaran di dunia ini. Perlulah menjaga ahli keluarga dia dengan lebih baik lagi daripada sebelum ini, dan sentiasa menasihati, mengamalkan konsep dakwah dalam rumah, yang mana sentiasa menasihati keluarga, ahli keluarganya, anak-anaknya untuk sentiasa
beribadah dan menjauhkan dirinya daripada larangan Allah SWT dan kemurkaan Allah SWT. Jadi daripada situ, itulah kesimpulan saya. Saya kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan info yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Dari sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah pendermaan organ ini atau transplantasi organ kepada individu yang memerlukan boleh dikendalikan di bawah pengorbanan jiwa raga seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang meletakkan pengorbanan jiwa raga pada peringkat tertinggi sekali daripada 10 jenis pengorbanan yang beliau sebutkan dalam Madarij Al-Salikin. Menyelamatkan nyawa manusia ialah salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Pendermaan organ juga melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu satu sama lain tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa, pangkat dan harta. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.